Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, video SPSS kali ni saya akan kongsikan berkaitan dengan ujian kaedah Cohen Kappa bagi menguji kesahan instrumen. Kesahan instrumen apabila melibatkan pembangunan kit, modul atau sebagainya yang currently pelajar-pelajar FYP sedang buat. Untuk maklumat lanjut berkaitan fakta-fakta berkaitan kaedah Cohen Kappa ni, sebelum ni saya dikongsikan dalam video sebelum ini berkaitan dengan kesahan dan kebolehpercayaan. Okay, video ini fokus kepada bagaimana menggunakan SPSS untuk menjalankan analisis menggunakan penilaian Cohen Kappa, penilaian pakai menggunakan kaedah Cohen Kappa. Okay, so antara yang saya akan kongsikan di sini, yang pertama saya akan tunjuk sikit contoh borang kesahan pakar. Borang kesahan pakar ni ada berbagai, ada pelbagai, depend pada apakah bahan bantu mengajar yang dibina oleh pelajar, dan juga bergantung juga dia ada banyak peringkat lah. Yang saya tunjukkan nanti adalah berkaitan dengan instrumen. Dia juga ada peringkat yang mana kesahan pakar juga kita panggil, tetapi untuk kit dan sebagainya lah. So konsep yang sama, SPSS ni konsep yang sama, as long as you ada data kesahan, konsep yang sama boleh diguna pakai. Tak kira lah adakah itu kesahan tentang instrumen ataupun tentang kit atau sebagainya. Okay, kemudian ada sedikit tentang definasi Cohen Kappa, keperluan kenapa perlu guna Cohen Kappa, jadual arah persetujuan, kaedah masukkan data SPSS, andaian dalam SPSS, andaian SPSS perlu dipenuhi baru boleh analisis menggunakan SPSS. Kalau tidak, mungkin analisis Cohen Kappa tidak sesuai untuk analisis yang you nak jalankan lah. Okay. Berkaitan dengan jenis-jenis analisis kesahan kebolehpercayaan, boleh rujuk video sebelum ni, ada beberapa kaedah lah yang boleh diguna pakai sebahagiannya, sebab dia ada banyak lagi kaedah di luar sana yang boleh dipakai oleh pelajar untuk menjalankan kesahan lah basically. Okay. Ini adalah fakta asas dalam kesahan dalam kajian kuantitatif. Biasa ada banyak kesahan yang boleh digunakan dalam kajian, tapi bergantung kepada objektif kajian dan apakah yang dilakukan dalam kajian tersebut lah. Contohnya yang saya highlight di sini, kesahan muka dan kesahan kandungan. Yang ini selalunya digunakan pakai bagi pembangunan modul, kit, bahan bantu mengajar ataupun alat bantu mengajar. Okay, so dalam video ini tentang SPSS adalah basically berfokus kepada kesahan muka dan kesahan kandungan sesuai instrumen ataupun bahan pengajaran. Yang itu saya akan tekankan. Okay, so syarat lain adalah kaedah Cohen Kappa ni hanya adalah satu nilai yang digunakan untuk mengukur persetujuan antara expert, antara penilai ataupun antara pakar lah. Dan ianya merujuk kepada hanya dua pakar. Maksudnya kalau you menilai lebih daripada dua pakar, tidak sesuai menggunakan kaedah Cohen Kappa. Okay, kita ada kaedah lain yang you boleh tengok video sebelum ni, saya ada explain kaedah-kaedah lain. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana mengira lah menggunakan software tertentu untuk mengira mengukur persetujuan antara pakar lah, penilai. So harus diingatkan kat sini, Cohen Kappa hanya sekiranya menggunakan dua orang penilai sahaja. Okay, dan kita nak tengok persetujuan penilai itu adakah signifikan untuk menunjukkan bahawa instrumen yang dibina itu adalah sesuai, ataupun yang mempunyai kesahan yang memuaskan lah. Okay, so saya nak tekankan dua penilai saja, kalau lebih tidak sesuai menggunakan kaedah Cohen Kappa. Okay, ini adalah jadual arah persetujuan Cohen Kappa. Berapakah nilai Kappa yang dikatakan sebagai mempunyai persetujuan yang bagus ataupun sesuai, maknanya instrumen tersebut sesuai dan boleh digunakan lah. So kat sini ada label dia, less than 0 mean ada negatif, means you punya agreement tu adalah poor lah. And then kosong, 0.2, 0.21, 0.4, 0.1, 0.6. Dan kalau dapat lihat di sini, ini adalah rujuk kepada Landis and Koch 1977 dan Altman 1991. So bila menginterpret, you kena rujuk lah siapakah penulis-penulis yang ataupun author yang you lihat daripada literature yang you rujuk, you buat kesimpulan berdasarkan which one you rujuk mana. Kalau nak rujuk dua-dua pun boleh lah, tak ada masalah. Kalau dalam kes ni, kalau lihat di sini, apakah arah persetujuan yang bagus ataupun menunjukkan bahawa mempunyai kesahan yang memuaskan. Kalau lihat ke sini, substantial and good mean 0.6 ke atas lah. Okay, 0.6 ke atas, dapat nilai Kappa 0.6 ke atas, maksudnya mempunyai arah persetujuan yang sesuai lah. Maksudnya ada persetujuan yang boleh diterima pakai lah. Maksudnya kalau kurang, maksudnya ada kena something pada instrumen tu yang perlu betulkan dahulu, baiki dahulu dan baru boleh nilai kesahan semula.
Okay. Okay, dalam menggunakan SPSS, so kaedah masukkan data macam biasa. Dalam previous video data entry saya tunjukkan bagaimana kaedah masukkan data. Masukkan data dia ada dua cara macam biasalah. You boleh terus masukkan dalam SPSS ataupun you boleh masukkan dalam Excel dahulu. Kemudian kita retrieve file tersebut di dalam daripada SPSS, retrieve file Excel daripada SPSS. So di sini saya ada buat nota sedikit sini. So cara memula, langkah pertama masukkan variable dan you labelkanlah that variable. Kedua masukkan data. Ketiga di sini saya ada record. Kenapa? Sebab kebanyakan borang soal selidik, borang kesahan pakai yang digunakan pakai oleh pelajar menggunakan item Likert skill 4 mata, iaitu 1, 2, 3, 4. Jadinya di dalam analisis SPSS Coin Kappa membenarkan untuk kita kategorikan menjadi 2x2 lah. 2x2 maksudnya daripada 4 mata tadi kena reduce kepada 2 nominal skill saja. Okay. So sebab itu di sini ada langkah ketiga iaitu record, yang mana kalau you score 1 dan 2 menunjukkan tidak setuju, maka kita recordkan dia sebagai kosong, dan sekiranya skor 3 dan 4 maka kita akan recordkan dia sebagai 1 iaitu setuju. Sebentar nanti saya tunjukkan contoh soal selidik ataupun borang kesahan, dan saya akan tunjukkan bagaimana analisis menggunakan SPSS. Okay, dalam SPSS ada 5 assumption ataupun andaian. Andaian ni mesti dipenuhi baru boleh analisis menggunakan SPSS. Kalau tidak dipenuhi, saya akan cadangkan menggunakan kaedah lain iaitu kaedah deskriptif, yang mana saya ada tunjukkan dalam video sebelum ini berkaitan kesahan, sama ada menggunakan peratus persetujuan ataupun menggunakan CVI. Itu another method lah. Okay, nanti saya akan explain dalam another video. Okay, langkah yang pertama, andaian pertama adalah mestilah dalam bentuk nominal scale. Okay, yang ini ilmu tentang measurement scale ni semua kena faham dulu lah. Ada 4 measurement scale iaitu nominal, ordinal, interval dan juga ratio. Yang ni kena faham betul-betul, dan baru you boleh identify this one lah. Untuk case ni kita menggunakan nominal scale tadi 01 tadi kan. Itu adalah nominal scale. And then respond data are paired observation, berkaitan dengan perkara yang sama. Okay, paired observation maksud dia item kita merujuk tadi item yang sama tapi dinilai oleh dua penilai yang berbeza. Tapi dua-dua penilai menilai benda yang samalah, jangan menilai benda lain. Itu tak boleh. Okay. Yang ketiga, dia mestilah cross tabulation yang symmetric. Symmetric maksudnya sama ada 2x2, 3x3, 4x4 dan sebagainya. Okay. So yang ini perlu dipenuhi. Kalau sekiranya dia dapati dua penilai memang semua jawapan dia 4, 4, 4, 4, so no point dia buat analisis ni. Analisis ni hanya boleh digunakan pakai apabila ada tanda-tanda you punya data tu menunjukkan ada tidak bersetuju ataupun tak samalah dia punya respon. Kalau semua respon sama means tak ada masalah lah. Memang both bersetuju, tak perlu analisis ni pun. Analisis ni hanya diperlukan apabila dapat ada perbezaan pendapat antara dua pakar. Okay, nombor 4, two writers are independent. Okay, dua orang yang berbeza dan punya pandangan yang berbeza. Dia tak bincang lah, maksudnya buat sendiri. Okay, yang nombor 5, the same two writer are used to judge all observation. Maksudnya dia bukan orang yang berbeza lah, orang yang sama menilai semua item yang sama. Okay, itu adalah 5 andaian mesti dipenuhi. Selalu pelajar terlepas pandang nombor 3 ni lah. Dia mestilah dalam bentuk simetri, sekurang-kurangnya 2x2 cross tabulation. Ini selalu terlepas pandang. So kena make sure fulfill. Okay, bagaimana melakukan analisis Coin Kappa menggunakan SPSS. So click analyze, descriptive dan pergi kepada cross tab. Nanti masukkanlah you akan kena masukkan apakah dia punya, tak kisah row column ni terpulang, tak ada doesn't affect much. Ini cuma kedudukan dalam cross tab saja nanti. Cuma yang penting kat sini, kalau perhatikan kat sini ada statistik dan ada cell. Yang ini kena klik untuk dapatkan nilai kappa. Nanti dia akan keluar ni bila you klik statistik, klik kappa. Bila klik cell, klik expected. Okay, sebab dia menyebabkan cross tabulation. And then baru klik OK. Bila klik OK, dia akan keluar macam inilah. Inilah cross tabulation dia. Cross tabulation ni you nak perhatikan penilai B kosong, penilai A kosong, maksudnya dia sependapat. Okay, ada dua item yang sependapat. Walaupun dua-dua kosong menunjukkan tidak setuju, tapi dia menunjukkan mereka sependapat. Yang kita nak tengok adalah sependapat ataupun persetujuan. Maknanya kedua-dua penilai ni punya persetujuan pada dua item dan mempunyai persetujuan setuju pada 15 item. Dia sama-sama bersetuju, sama-sama tidak bersetuju kepada dua item. Bila dua-dua tak setuju, maksudnya dia mempunyai sama persetujuan yang sama lah. Tetapi ada satu
item yang tak bersetuju dan seorang lagi setuju. Ya, kat sini yang ini menunjukkan 15 item kedua-dua penilai bersetuju pada 15 item yang sama. Okay, ini maksud cross tabulation sinilah. Okay, kemudian lihat kat sini ada measurement of agreement. Di sinilah yang kita panggil sebagai kappa 0.6. Okay, 0.604 kalau lihat balik pada jadual ini 0.6 jatuh kepada substantial ataupun good. Maksudnya kedua-dua pakar boleh dikatakan dia mempunyai persetujuan yang baik dan maksudnya instrumen atau bahan tersebut boleh dipakai lah. Okay. Dan secara statistik inference-nya kita lihat pada nilai kappa ujian hipotesis di sini. Hipotesis nil tidak terdapat persetujuan antara penilai A dan penilai B. Yang ini maksudnya hipotesis nil kappa sama dengan kosong. Okay, dan kita dapati alpha 0.05 nilai P 0.08 lebih kecil daripada alpha, maka kita tolak hash null. Okay, kesimpulannya kita terdapat kesepakatan yang signifikan antara penilai A dan penilai B pada arah ketian 5%. Cara nak tulis hipotesis null letak kappa sama dengan kosong dan hipotesis alternatif kappa tidak sama dengan kosong. So itu adalah how nak interpret output analysis lah. Okay. Tujuan sekarang objektif ni kita nak ada kesepakatan. Okay. Sekiranya daripada awal you ada dua penilai dan didapati memang skor dia semua sama, so tak perlu pun jalankan analisis ini. Analisis hanya perlu jalankan sekiranya terdapat perbezaan pendapat pada data asal tadi. Okay, so saya tunjuk sedikit bagaimana nak menggunakan SPSS, analisis score and kappa. Okay, so saya dah buka SPSS ini. Kaedah macam biasalah untuk entry sama ada you terus enter ataupun you terus retrieve file daripada Excel. So saya tunjuk dulu Excel data. Okay, contohnya ini adalah data daripada saya tunjuk sedikit soal sedikit. Contoh ini adalah borang kesahan pakar. Okay, saya tunjuk sikit maklumat bahagian A, maklumat biasalah latar belakang pakar. Okay, bahagian B ada dua bahagian, satu kesahan muka dan satu lagi kesahan kandungan. Dan dapat lihat di sini menggunakan skala Likert 4 mata, 1 sangat tidak setuju, 4 sangat setuju. So, borang ini digunakan oleh pelajar kepada pakar lah. Borang ini perlu diisi oleh pakar untuk menilai bagaimanakah kesahan muka instrumen yang telah dibina untuk suatu bahan mengajar lah. Okay. So, bahagian yang pertama contohnya ada 7 soalan berkaitan dengan instrumen yang akan digunakan pakai. Format instrumen adalah sesuai, arah yang diberikan jelas. Ini adalah kesahan muka. Ini adalah kesahan kandungan. Contohnya, item disediakan mengambil kira semua aspek dalam kesahan muka. Apapulah bahan yang nak dibina tu dalam kajian tu, adakah ABM ke, kit ke, modul ke. Ini adalah dia punya item. So, kalau diperhatikan, bahagian pertama ada 7 soalan. Tadi 7 item. Kesahan muka dan kesahan kandungan ada 6 item. Okey. Tidak semestinya begini bentuk soal borang pakar ni tidak semestinya begini rupa dia. So dia bergantung kepada berkaitan apakah borang itu. So di sini saya nak tunjuk contoh saja. Contoh saja sepatutnya kesahan muka dan kesahan kandungan you kena asingkan dia punya data lah. You lihat pada setiap satu dan baru you analyse. Okay, tapi bagi tujuan ni saya tunjuk contoh saja. Contohnya you ada 13 item di dalam Excel. You ada penilai A, you ada penilai B. Ini adalah skor yang diperolehi. 4, penilai A dia beri skor untuk item pertama 4 berdasarkan skala Likert 4 tadi, 2, 3 dan sebagainya. Ini adalah skor bagi penilai B. Okey. Daripada SPSS tadi, since saya dah save, saya boleh open sajalah file tersebut. Kalau tak, you boleh retrieve lah daripada Excel tadilah. So, saya tunjukkan dia punya data. Okay, contoh ini adalah data. Ada 13 item. Penilai A ini adalah skor dia. Penilai B ini adalah skor yang telah dicatatkan berdasarkan item daripada pakar tadi. So, kaedah pertama seperti yang saya explain tadi pada video, di awal video tadi. So, memandangkan dalam penilaian untuk kain kapal kita buat 2x2 table. 2x2 tables means kena rekodkan semula kosong bagi kategori yang memberi skor 1 dan 2 iaitu tidak setuju. Dan rekodkan semula 3, 4 iaitu setuju kepada kod 1.
So that bila kita analyze, dia akan jadi 2 by 2 table, 01 times 01. Okay, nampak ni dia 1, 2, 3, ni 4 dan 2 dan 3. Saya akan record semula supaya benda tu saya record ini. Boleh tengok macam mana nak record dalam video sebelum ni. Record into variable. So saya akan masukkan dua-dua, penilai A, penilai B. Penilai A saya namakan dia score A. Penilai B saya, saya tak change. Penilai A saya namakan dia score A. Change, you akan nampak kat sini output dia. Penilai B saya namakan dia sebagai score B. Dan saya change. Okay, boleh nampak sini dah berubah dan baru tukarkan value. Okay, sekarang kita nak tukarkan mana-mana yang valuekan 1, kita akan codekan dia sebagai kosong, tidak setuju. Mana-mana score daripada penilai bagi skor 2, saya akan nilaikan dia sebagai kosong juga, iaitu tidak setuju. Nampaknya kat sini 1 jadi kosong, 2 jadi kosong. Dan 3 sebelum ini saya akan skorkan dia sebagai 1. 4 di sini saya akan skorkan dia juga sebagai 1. Sebab kita nak kategorikan 2 by 2, kosong, 1. So kita nampak recordkan dia dan kita boleh continue. Dan kita tekan OK. Okay, boleh lihat semula pada data. So nampak dia dah record semula. Bolehlah pergi pada variable dan kita buang decimal tadi. Okay, nampak So inilah data asal. Ini adalah data setelah record. Nampak dia punya data berubah, dia jadi 10 ataupun 01. Okay. So dari data yang kita akan guna adalah data skor A dan juga skor B ini. Okay, untuk melihat bagaimana, sebab nampak macam ada skor kosong menunjukkan mereka mempunyai persetujuan yang sama. Okay, skor kosong menunjukkan dia tidak setuju, skor 1 menunjukkan setuju. Okay, so sekarang kita nak lihat analisis Cohen-Kappa, pergi kepada analyze, descriptive dan cross-tab. Ikutlah nak masukkan penilai A atau penilai B pada row. Contoh saya letak penilai B pada row. Kita dah record kan. So kita recordkan guna score Score B untuk penilai B, score A untuk penilai A yang telah kita record tadi Ambil yang telah record. Pergi kepada statistik dan klik Kappa, continue. Pergi kepada cells and then klik expected, continue. Dan klik OK. Okay, so ini adalah output Pada output, inilah output dia yang saya tunjuk tadi. So kita ada n item ada 13. So nampaknya dia punya cross tabulation adalah 2 kali 2, 01, 01. Ada 8 item. Di sini 8 item menunjukkan kedua-dua penilai yang punya pendapat yang sama itu setuju. 3 item menunjukkan kedua-dua penilai mempunyai persetujuan yang sama iaitu tidak setuju. Dan 1 item untuk yang tidak mempunyai pendapat yang sama lah. Jumlah 13 item. Okay, so lihat pada nilai ni. Ini adalah nilai Kappa 0.639. So berdasarkan jadual tadi, 0.6 ke atas menunjukkan bahawa kedua-dua penilai atau expert tu mempunyai pandangan yang sama, persetujuan yang sama. Terhadap instrumen tersebut, menunjukkan instrumen tersebut boleh dipakailah untuk kajian sebenar. Okay. Dan lihat pada nilai approximate significant adalah p-value 0.021 kecil daripada 0.05, maka kita katakan hipotesis null Kappa sama dengan kosong, hipotesis alternatif Kappa tidak sama dengan kosong, bermaksud terdapatlah persetujuan yang signifikan antara penilai A dan juga penilai B. Okay, itu yang saya explain tadi di dalam di sinilah. Boleh tengok dia punya jadual ni kan, yang di sini. Okay. 0.64 ke atas menunjukkan bahawa penilai A dan penilai B mempunyai kesepakatan atau persetujuan yang signifikan lah. Ini yang bagaimana you nak elaborate you punya hipotesis null Kappa kosong, hipotesis alternatif Kappa tidak sama dengan kosong. Okay, so saya rasa itu saja untuk perkongsian berkaitan dengan Cohen-Kappa. Boleh teruskan untuk lihat video nanti. Saya akan share lagi berkaitan dengan kaedah lain CVI dan juga kaedah peratus persetujuan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.